Bashirah. Ia sudah kelas 6B. Assalamualaikum. Meu nome é Nonshasha. Eu sou do classe 6A. Hai, Assalamualaikum. Meu nome é Ifa. Eu sou da classe 6A. Olá, meu nome é Nuruda, eu sou do DP H6B. Hello, meu nome é Isa, sou classe 6B. Keunikan yang terdapat di negara ini tidak dapat disangkal lagi apabila negara ini dianggap sebagai salah satu tempat paling indah di dunia. Kewujudan sungai Amazon di negara ini menjadikan ianya sebagai sungai kedua terbesar di dunia. Selain itu, iklim biasa yang dialami oleh penduduk di negara ini adalah berupa jenis tropika. Keanekaragaman yang terdapat di negara ini terus diselusuri menjadikan negara ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Saiz, bentuk muka bumi, iklim dan sumber alamnya menjadikan negara ini sebuah negara yang berpelbagaian geografi. Ini termasuklah terdapatnya lebih kurang 3,000 spesies ikan, 1,000 spesies burung dan pelbagai mamalia dan replika yang lain. Kepadatan penduduk yang mencecah 212,559,417 orang menjadikan negara ini mempunyai kepelbagaian budaya dan agama dan terus menjadi tarikan di mata dunia. Kebanyakan budaya yang terdapat di negara ini berasal daripada Portugal dan Portugis adalah bahasa yang paling banyak digunakan menjadikan ianya bahasa rasmi negara ini. Melihat kepada budaya yang diamalkan oleh masyarakat negara ini, siapa yang tidak tertarik apabila ianya dijoloki dengan kebudayaan tarian samba? Ianya merupakan genre tarian dan muzik Brazil yang berakar di Afrika. Ianya dianggap sebagai salah satu ungkapan budaya Brazil yang paling popular. Selain itu, festival yang paling popular adalah Karnival dan dikunjungi oleh ribuan orang setiap tahun. Seterusnya, melihat kepada agama, negara ini tidak mempunyai agama rasmi tetapi 74% adalah beragama Kristian Katolik dan menjadikan ianya adalah agama teramai penganutnya. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang menganut agama Protestan Spiritisme dan 8.0% adalah tidak beragama. Tambahan pula, kadar paling rendah adalah 0.43% adalah berada dalam kategori lain-lain. Akhir sekali, mari kita mengetahui negara yang menjalani sistem pemerintahan presidensial ini dan ibu negaranya yang terletak di Brasilia serta bandarnya adalah Sao Paulo adalah negara Brazil. Bendera Brazil seolah-olah ada ladang hijau. Kuning rombis di tengah dengan cakera biru secara bulatan berserta 27 bintang diliputi jalur mana motor kebangsaan yang akhiri menyeberang di bendera. Warna hijau dan kuning menunjukkan Empire Brazil, iaitu House of Braganza mewakili Raja Preto dan untuk kuning House of Habsburg mewakili isterinya Maharani Maria Leopoldina King. Biru di tengah ini ada beberapa bintang. Setiap bintang ada mewakili 27 negeri di Brazil. Ada 9 buruj dan sebalik yang garis menyeberangi itu Ordem e Progresso yang maksud keteraturan dan kemajuan.
Seterusnya, mari kita selami sejarah kedatangan Islam di Brazil. Bermula pada awal abad ke-18, Islam mula dibawa masuk ke Brazil apabila berlakunya sistem penghambaan kepada Afrika yang merupakan penghambaan terbesar yang berlaku di dunia. Brazil memperoleh 37% iaitu lebih kurang 3 juta orang untuk dijadikan hamba. Hal ini dibuktikan dengan penemuan komuniti Muslim Hausa dan Yoruba. Orang Afrika Muslim turut dikenali sebagai mil. Mereka telah dikerah untuk bekerja di perkebunan gula atau tebu. Selain itu, Brazil turut menerima budak perhambaan daripada tempat lain di Amerika. Namun, pada tahun 1835, berlaku pemberontakan Muslim di Bahia dalam Perang Barbar, di mana memperlihatkan keadaan kepahlawanan masyarakat mil. Kesan daripada peperangan tersebut, lebih kurang 100 orang Muslim telah meninggal yang selebihnya dihukum hukuman gantung sampai mati, penjara, cambuk dan deportasi. Perjuangan mereka tidak terhenti apabila pada tahun berikutnya mereka dipaksa melupakan Islam dan memeluk Kristian Katolik. Namun, sampai akhir tahun 1910, sekitar 100,000 Muslim Afrika masih ada di Brazil. Seterusnya, mereka memasuki satu era yang baru di mana Islam turut datang daripada imigrasi Muslim Timur Tengah yang berasal daripada Libanon dan Suriah pada sekitar tahun 1850 sehingga 1860. Hal ini dibuktikan apabila rangkaian makanan segera kedua terbesar di Brazil adalah Habib, iaitu sajian makanan halal yang bervariasikan Arab. Perkembangan Islam di Brazil terus berkembang apabila masjid pertama yang dibina adalah Masjid Agung Sao Paulo yang berada di Brazil Selatan. Masjid ini mula dibina pada tahun 1939 dan siap pada tahun 1960. Namun, pada hari ini, terdapat lebih kurang 120 unit masjid telah dibina untuk Muslim di sana menunaikan ibadah. Selain itu, sekitar tahun 60-an, madrasah turut dibina untuk sesi pembelajaran bagi pelajar Muslim. Akhir sekali, pada akhir abad ke-16, setelah sistem penghambaan tamat, mereka telah membentuk komuniti bersama imigran India dan Pakistan. Biarpun Islam tidak ada kategori tersendiri dalam bancian penduduk Brazil dan hanya berada pada kategori lain-lain, namun mengikut peredaran masa, hari ini terdapat lebih kurang 1 juta penduduk Brazil yang beragama Islam, iaitu 0.05%. Hai semua, saya Zakira binti Al-Qadri, kelas 6B. Hari ini hari yang baik, harap semua baik saja. Nampak gayanya anda semua telah tengok kan video permulaan tadi? Siapa tak kenal kan negara Brazil? Negara Brazil ni ialah terkenal dengan negara yang dikenali sebagai negara Zumba kerana melahirkan pemain bola sepak yang terkemuka di dunia dan bermain di liga-liga dunia. Bukan itu yang saya nak cakapkan sebenarnya, tapi sebenarnya ada yang lebih menarik yang perlu anda tahu tentang negara Brazil. Mari kita lihat. Di dalam sektor perindustrian halal di serata dunia, negara Brazil telah mendapat tempat dalam pengeluaran barangan halal yang tertinggi di dunia. Meskipun majoriti penduduk di Brazil adalah bukan beragama Islam, perindustrian halal di Brazil berkembang secara sederhana dari semasa ke semasa, sehingga penambahan industri halal di negara tersebut meningkat dalam masa yang terdekat. Di kesempatan ini, Zakira ingin menceritakan tentang perindustrian halal di Brazil. Okey, pada peringkat yang pertama pada tahun 1997, industri halal diperkenalkan. Boleh disebabkan yang pertama industri halal diperkenalkan, negara Brazil, produk halal di negara Brazil mendapat sambutan dan segala usaha pengeluar dititik beratkan sampaikan produk makanan yang terdapat di negara Brazil telah sedar bahawa pentingnya logo halal dan juga sijil halal yang akan dieksport ke luar negara untuk pengguna Muslim. Untuk pengetahuan anda semua, Brazil ini terkenal dengan produk daging dalam perindustrian halal. Tambahan pula, Brazil merupakan salah satu pengeluar
makanan halal yang terbesar di dunia kerana memiliki 300 buah kilang industri halal yang disahkan halal serta lebih daripada 36.38 bilion produk yang dieksport ke Timur Tengah. Anda semua nak tahu apa produk yang dieksport itu? Mesti anda semua nak tahu kan? Iaitu daging sapi dan juga unggas. Laporan mengenai unggas. 33% unggas di Brazil dan 40% daging unggasnya disalurkan di global halal. Sejajar dengan tujuan mereka untuk memanfaatkan industri halal yang semakin berkembang ini, lebih daripada 15 syarikat Brazil telah mengumumkan pernyataan di Halal Expo 2008 dan acara industri halal telah berlangsung pada 24 hingga 28 November di Crown Plaza Hotel Dubai pada 2008. Okey, pada peringkat kedua pula, maksudnya pada peringkat pertengahan, Brazil ni salah satu negara pengeksport yang terbesar di dunia. Yang lebih menarik lagi, Brazil mengekalkan peratusan besar pengeluaran untuk pasaran halal. Kira-kira 70% daripada ekspor 1 juta daging beku, iaitu daging beku ayam yang akan terbang ke 100 negara. Tambahan pula, Brazil muncul sebagai sumber utama daging halal yang terbesar di dunia. Pada tahun 8 bulan pertama 2008, pengiriman produk halal ke Timur Tengah dari Brazil mencapai 756 tan. Ini dikaji oleh Francisco Tura, iaitu Presiden Eksekutif Persatuan Pengeksport Unggas di Brazil. Disebabkan peningkatan pengiriman produk yang dihasilkan daripada negara Brazil dan dihantar ke Timur Tengah. Oleh itu, pengeluar produk halal negara Brazil memanfaatkan secukupnya untuk meningkatkan lagi produk-produk halal yang telah dilakukan oleh negara Brazil. Okey, Brazil ni telah yakin bahawa Expo Halal 2008 ini sebagai pintu masuk yang penting untuk bawa produk mereka ke pasar serantau luar negara ataupun ke seluruh dunia. Persatuan Pengeksport Unggas Brazil mengesahkan bahawa Timur Tengah ini merupakan salah satu destinasi utama ekspor ayam Brazil, diikuti dengan Asia 3,200 tan produk yang bernilai 1.3 miliar. Di antara ekonomi rantau ini, UAE yang bekerjasama dengan Brazil telah muncul sebagai hub industri halal yang utama. Hub industri halal yang utama yang mengimport dan juga mengeksport daging halal di seluruh dunia. Dalam perkembangan perindustrian halal di Brazil pada peringkat akhir, Brazil telah mengeksport produk halal yang bernilai 1.5 bilion, kebanyakannya daging dan juga ayam ke serantau dunia. Pada tahun 2012, Brazil telah mengeksport produk halal yang dikategorikan sebagai ketiga dunia selepas China dan juga Amerika, dengan sekitar 33% yang mengeksport produk halal iaitu daging ke seluruh dunia. Jadi di situ sajalah perkembangan perindustrian halal tentang di negara Brazil. Seterusnya mengenai agensi-agensi, dan anda perlu lihat lebih banyak lagi info-info tentang produk halal di negara Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ifa binti Raniman daripada DPIH 6E. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada anda dua badan pensijilan halal Brazil yang diiktiraf oleh JAKIM. Perbadanan halal yang pertama, pensijilan halal yang pertama adalah Fambras Halal Certification ataupun dikenali sebagai Fambras Halal. Segala rujukan dan info diperoleh daripada website mereka sendiri, iaitu
fambrashalal.com.br. Okey, jika kita lihat logo di sebelah kanan ini merupakan logo bagi Badan Pensijilan Fambras, dan logo di sebelah kiri ini pula merupakan logo yang diletakkan pada produk-produk yang mendapat pensijilan halal Fambras. Seterusnya, mari kita kenali siapakah Fambras. Okey. Fambras Halal merupakan satu badan pensijilan halal yang pertama ditubuhkan di Amerika Latin. Ianya ditubuhkan pada tahun 1979. Fambras Halal merupakan satu syarikat yang bertindak sebagai badan pensijilan untuk produk-produk yang berada di Brazil. Selain itu, Fambras juga merupakan pelapor dalam pelaksanaan sistem halal di Brazil. Ini bermaksud Fambras merupakan satu badan pensijilan yang pertama yang memperkenalkan sistem halal di Brazil. Seterusnya, semua pengetahuan yang diperoleh daripada Fambras berdasarkan kepada Persekutuan Persatuan Muslim Brazil. Okay, ini merupakan satu persatuan untuk rakyat-rakyat Muslim di Brazil. Ini merupakan fakta menarik berkenaan yang perlu anda tahu berkenaan dengan Fambras Halal. Okay, jika kita lihat di sini, Fambras Halal merupakan penyumbang utama untuk menjadikan Brazil sebagai pengeksport protein haiwan halal terbesar di dunia. Okay, seperti yang kita sedia maklum, Brazil merupakan sebuah negara pengeksport daging terbesar di dunia. Okay, antara bahan-bahan yang mereka ekspor, bahan mentah yang mereka ekspor adalah bahan mentah daripada lembu dan juga unggas seperti ayam. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana prosedur sesebuah syarikat itu ingin mendapatkan pensijilan halal Fambras untuk produk-produk keluaran mereka. Okay. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa langkah yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah kontak. Kontak ni maksudnya kenalan. Maksudnya kita hantar dalam bawah dia adalah menghantarkan proposal ataupun dokumen-dokumen kepada Fambras Halal. Yang kedua adalah penilaian dokumen. Penilaian dokumen maksudnya melalui sudut bahan mentah dia, produk akhir. Okay. Yang ketiga, seperti di JAKIM, kita mempunyai kita akan menjalankan, mereka akan menjalankan kita akan menjalankan audit. Audit di mana adanya praktikal 1 dan praktikal 2. Okey. Kemudian seterusnya yang berada di bawah ini, kami adakan Fambras juga turut mengadakan ujian makmal untuk PCR, iaitu untuk DNA dan juga kromatografi gas. Okey. Seterusnya akan ada keputusan pensijilan. Okay, keputusan pensijilan bahawa dia letakkan jawatan kuasa pensijilan. Dan akhir sekali akan adalah jika lulus, maka pensijilan akan dikeluarkan. Okay. Adalah antara skim-skim yang ditawarkan oleh Fambras untuk produk-produk. Okay. Di sini kalau kita lihat ada 6 skim yang ditawarkan oleh Fambras Halal. Yang pertama di atas ini adalah skim makanan. Yang kedua adalah pharmaceutical. Yang ketiga adalah kosmetik. Okay. Yang keempat adalah kimia. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Brazil merupakan negara industri kimia yang ketujuh di dunia. Kemudian ada barang pengguna, di bahagian bawah adalah barang pengguna, dan yang terakhir skim yang ditawarkan adalah untuk rumah sembelihan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, bila kita Brazil merupakan pengeluar ataupun pengekspor terbesar bahan mentah. Jadi adalah rumah sembelihan untuk sembelih haiwan-haiwan tersebut seperti daging lembu segar dan juga sembelih ataupun proses unggas, bermaksud seperti ayam. Seterusnya, Badan Pensijilan Halal yang kedua yang diiktiraf oleh JAKIM adalah
Islam Dissemination Center for Latin America, ataupun kita kenali ianya sebagai CDL. CDL ni merupakan satu gerakan Islam yang wujud di Brazil. Kalau kita lihat di sebelah logo di sebelah kanan ini merupakan logo bagi gerakan mereka, lambang bagi gerakan mereka, iaitu CDL. Dan di sebelah sini, di sebelah kiri ini merupakan logo CDL halal, iaitu produk-produk yang mendapatkan pensijilan halal melalui CDL halal. Seterusnya, mari kita kenali siapakah CDL halal. CDL halal merupakan salah satu anak syarikat yang berada di bawah CDL, dan ianya mula ditubuhkan, kegiatannya dimulakan pada tahun 1984. Kalau kita CDL halal juga menjadikan rujukan global dalam pensijilan halal. Kalau kita lihat di bawah ni, CDL mempunyai rujukan-rujukan global untuk menghasilkan menjadi sebuah badan pensijilan halal yang diiktiraf. Seterusnya, ini merupakan sejarah bagaimana CDL halal dimulakan. Pada tahun 1980-an, Encik Ahmad Ali Saifi. Encik Ahmad Ali Saifi ini merupakan ketua bagi gerakan CDL, gerakan ataupun persatuan CDL. Jadi Encik Ahmad Ali Saifi ini menerima permintaan daripada Kuwait untuk memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan halal dalam penyembelihan agama Muslim di Brazil. Yang pertama pada tahun 1980-an. Kemudian daripada situ mereka telah mewujudkan satu kumpulan untuk pentadbiran dan mewujudkan kumpulan penyembelih halal yang bekerja secara langsung di kilang-kilang dan rumah sembelih. Mereka juga turut mengembangkan sistem penyembelihan halal dan pemantauan, melakukan pemantauan pengeluaran halal. Pada tahun 1990, pemerintah Kuwait dan Arab Saudi telah menentukan ataupun mengesahkan bahawa CDL halal merupakan penyedia eksklusif perkhidmatan halal, pensijilan makanan halal untuk pasar-pasar dan menstandardkan prosedur kegiatan tersebut. Seterusnya kita lihat, oleh itu CDL halal memanfaatkan peluang pasaran untuk mempelbagaikan dan berinovasi. Sehingga sekarang mereka mempunyai kira-kira 500 pekerja secara langsung dan mengesahkan mempunyai 95 kilang pembuatan di Brazil. Hari ini Encik Ali Ahmad Safi merupakan pegawai eksekutif halal di CDL halal, dan hari ini CDL halal adalah merupakan salah satu rujukan global dalam pensijilan halal. Seterusnya mari kita lihat kepada prosedur untuk mendapatkan pensijilan halal. Ini lebih kurang seperti FAMBRAS halal. Mula-mula mereka prosesnya adanya permintaan ataupun menghantar proposal untuk mendapatkan pensijilan halal. Kemudian melalui penilaian dokumentari, dokumen-dokumen yang dihantar. Kemudian adanya pengauditan ataupun pekerja-pekerja FAMBRAS eksekutif halal turun untuk mengaudit kilang. Kemudian adanya analisis makmal dan keputusan untuk pensijilan dan sijil halal FAMBRAS. CDL seperti FAMBRAS, terbitnya sijil halal juga. Seterusnya skim pensijilan halal yang ditawarkan oleh CDL halal merupakan
skim yang terbanyak untuk pensijilan halal. Yang pertama adalah perakuan pertanian untuk pertanian mereka. Yang kedua adalah pensijilan untuk ternakan. Yang ketiga adalah pensijilan produk berasaskan kepada tumbuhan. Okey, produk-produk yang berasaskan kepada tumbuhan. Yang keempat, produk-produk yang berasaskan kepada haiwan. Yang keenam, yang kelima, produk perindustrian perakuan. Yang keenam, pensijilan pemakanan haiwan. Yang ketujuh, pensijilan perkhidmatan makanan. Maksudnya perkhidmatan makanan. Yang ke-8, pensijilan produk tekstil dan kulit, macam barang gunaan. Yang ke-9, produk kosmetik. Yang ke-10, pensijilan untuk pembungkusan. Yang ke-11, pensijilan untuk bahan kimia seperti farm brush juga. Yang ke-12, pensijilan pembuatan peralatan untuk menghasilkan peralatan. Yang ke-13, pengangkutan dan penyimpanan. Yang ke-14, pensijilan perkhidmatan. Dan yang ke-15, pensijilan pengedaran. Okey, maksudnya mereka mempunyai skim pensijilan yang paling banyak. Okay, Assalamualaikum. So hari ni Bashirah nak share something dengan korang berkaitan dengan isu ataupun cabaran yang dihadapi oleh negara Brazil dalam menentukan status halal untuk produk diorang. So seperti yang kita tahu sekarang ni pemasaran halal dah sampai ke peringkat antarabangsa, and setiap negara dorang cuba untuk mempromosikan ataupun mengeluarkan produk yang berstatus halal, terutamanya Malaysia lah. Okay. So kita pergi balik kepada negara Brazil tadi. Sebelum kita pergi kepada isu, as we know, Brazil merupakan sebuah negara republik dan dia merupakan negara yang terbesar di Asia Selatan pula. Di Amerika Selatan, and dia merupakan sebuah negara yang kelima terbesar di dunia. And as we know juga, dekat negara Brazil ni jumlah penduduk dia majoritinya non-Muslim, tapi populasi Muslim dia tetap ada. Okay, disebabkan populasi Muslim yang ada itulah diorang nak memperkembangkan status produk halal diorang ke seluruh negara lah. So untuk isu dia, yang pertama saya cakap berkaitan dengan proses pensijilan halal diorang tak begitu baik. Okay, pada masa tersebut lah proses pensijilan halal diorang tak begitu baik. So then berkemungkinan ada beberapa prosedur proses pensijilan halal tu tak mengikut ataupun tak mematuhi tak patuh syariah, tak mematuhi syariah. Macam tu lah. And terdapat satu agensi yang membantu diorang dalam menyelesaikan masalah ni. Agensi tu adalah nama agensi tu The International Accreditation Forum. Okay, diorang yang bantu untuk menyelesaikan masalah ni, sehingga kan diorang punya agensi tu diberi pengiktirafan oleh pasukan makanan negara Brazil tu lah. Ada sebuah pasukan makanan ni dekat negara Brazil tu. And second, Jabatan Arab Saudi juga bantu diorang dalam hal ni. So khususnya Jabatan Arab Saudi ni diorang bantu khususnya dekat bahagian penyembelihan dan juga pemprosesan lain lah. Pemprosesan lain ni termasuk dengan apa orang cakap, pembungkusan semua tu lah. Pembungkusan, penyimpanan, pengedaran, okay, semua tu. Then dalam kesempatan kedua-dua buah negara tadi tu, so negara Brazil dah menjadi satu negara pengeluar yang
utama bagi Jabatan Arab Saudi. Tujuan utama Arab Saudi tadi nak bantu untuk memastikan step pemprosesan, terutama sekali penyembelihan tu tadi menepati mematuhi syariah dan juga standard halal yang ditetapkan lah. And kita berbalik lagi tadi, so atas kesempatan tadi yang saya cakap, so negara Brazil dah menjadi sebuah negara pengeluar utama kepada Arab Saudi dan juga seluruh negara. So for the second issue is, apa yang saya nak cakap, okay, macam kita tahu dekat negara diorang ada produk-produk ataupun makanan yang berasaskan daging khinzir dan juga mengandungi khinzir. So apa yang saya nak cakap kat sini, benda ni akan menyulitkan keadaan terutama sekali pelancong lah. Terutama sekali pelancong nak cari tempat makanan halal, nak cari makanan halal kat sana, betul tak? So mostly dekat sana pun tak ada restoran yang halal pada masa tu lah. But now diorang ada, disebabkan diorang dah ada standard persijilan halal diorang. So sekarang diorang cuba untuk apa orang cakap, cuba untuk memproses maafkan saya, cuba untuk memproses produk makanan diorang berdasarkan standard halal yang telah ditetapkan and patuh syariah. So dan daripada itulah diorang akan memperkembangkan lagi produk diorang ke seluruh negara, and diorang akan memperkembangkan produk dalam seluruh negara. And now pun kita dah boleh nampak dekat negara-negara yang mostly dia non-Muslim, tapi diorang ada restoran-restoran halal, ada menyediakan makanan-makanan halal. Tapi setiap produk-produk halal yang diorang keluarkan tu akan diiktiraf lah oleh pihak sama ada, kita akan tengok sama ada dia diiktiraf oleh pihak JAKIM ataupun tak, macam tu. So itu sahaja apa yang Bashir nak share dekat korang hari ni. So sebab Bashir pun banyak kerja, busy. This is my mom car, so I borrow kereta ni daripada mak, and hanya untuk buat video and nak submit assignment kan. So itu saja, and thank you very much. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Huda binti Ahmad Zaki. Seterusnya saya akan memberitahu mengenai produk halal yang terdapat di negara Brazil. Okey, Brazil ni merupakan negara yang tidak asing dengan produk ataupun makanan halal. Sambutan halal di negara mereka sangat tinggi, sehingga kini mereka telah mencatatkan 300 industri yang mengeluarkan produk halal, walaupun bukan majoriti di negara mereka adalah beragama Islam. Okey, di sini saya akan memberitahu 5 saja produk halal yang terdapat di negara Brazil. Okey, antaranya ialah produk daripada syarikat ProLab. Okey, ProLab ni ditubuhkan pada tahun 2000. Dia mengeluarkan produk seperti dandanan rambut untuk lelaki dan perempuan. Setelah dia mendapat pensijilan halal oleh agensi yang terdapat di Brazil, produk mereka telah mendapat sambutan dan mereka telah mengeksport produk mereka ke beberapa negara. Okey, antara produk yang dihasilkan adalah sejenis pelurus rambut, untuk pewarna rambut, untuk buat rambut tu jadi kerinting, dan untuk hair treatment. Itu adalah antara jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh syarikat ProLab. Okey, syarikat ProLab ni dia bukan sahaja mengeluarkan produk untuk mencantikkan rambut, tetapi dia juga memberi kebaikan kepada rambut. Sebab syarikat ni dia menghasilkan produk yang diketuai oleh ahli farmasi dan perawat-perawat rambut yang handal tentang rambut. Dan produk ni juga mungkin ada di Malaysia, tetapi saya sendiri tak tahu ada ke tak, sebab saya bukan pengguna ProLab. Mungkin ada sebab jenama ni agak familiar.
Okey, seterusnya adalah syarikat yang mengeluarkan produk makanan, iaitu nama syarikat ini adalah Empizancita. Empizancita ni dia mengeluarkan beberapa jenis produk makanan yang berasaskan daripada kacang tanah. Dan syarikat ni ditubuhkan pada 1990 dan merupakan syarikat perniagaan family. Okey, antara produk yang dihasilkan adalah yang pertama, crude oil line. Crude oil line ni adalah sejenis minyak masak yang sihat yang bersumberkan daripada kacang tanah. Macam kat Malaysia kita boleh jumpa minyak masak yang berasaskan daripada ikan, minyak zaitun dan kelapa sawit. Okey, kalau kita tengok minyak masak ni pun biasanya yang kita jumpa color dia macam warna coklat pekat sikit. Tapi crude oil line ni color dia macam kuning-kuning cair sikit. Okey, yang seterusnya adalah crunchy line. Crunchy line ni adalah sejenis kacang yang digoreng bersama dengan tepung. So rasanya macam keras sikit. Kalau kat Malaysia kita boleh juga jumpa, tapi dia tak ada banyak flavor. Kalau produk daripada syarikat ni dia mengeluarkan beberapa flavor. Seterusnya adalah In-Nature line. In-Nature line ni dia adalah kacang yang dah dikeluarkan daripada kulit yang keras dan dia tinggalkan satu lapisan yang berwarna coklat. Kalau kat Malaysia kita boleh jumpa kacang tu dekat nasi lemak ataupun soto. Seterusnya adalah Blanchido line. Blanchido line ni adalah kacang yang memang dia dah bersihkan sampai kacang tu warna putih. Dia dah tak ada dah salutan coklat tu, dia memang dah warna putih dah. And then kita boleh jumpa mungkin dekat ABC. Okey, seterusnya produk makanan halal yang ketiga ini merupakan produk makanan yang dihasilkan oleh syarikat Petrus Fruity. Okey, syarikat ni dia sangat terkenal dekat Brazil sebab dia mempunyai 35 tahun pengalaman beroperasi sebagai industri makanan di Brazil. Okey, produk yang dihasilkan adalah berasaskan daripada berry acai. Berry acai ni kalau kita tengok dia macam blueberry. Dan dia ada flavor-flavor lain juga yang dihasilkan. Dia produk tu je sejenis bubur manis dan aiskrim. Okey, kalau kita tengok kat situ banyak flavor, and setiap flavor tu ada ciri-ciri dia sendiri. Contohnya macam orang tu ada diabetes, so dia boleh pilih flavor mana yang sesuai dengan dia. Macam orang yang nak berdiet ke, nak jaga kesihatan, so ada flavor-flavor yang disediakan. Okey, antara flavor yang dihasilkan adalah yang pertama special acai pep, acai zero, A3 natural powder blend. Mungkin A3 natural powder blend ni dia sejenis yang macam powder yang selalu digunakan untuk ice blended. And then A3 zero, acai ice cream, biological acerola, caja, Kupua pep, Craviola pep, Guava pep, Mango pep, Moruchi pep, Maracuja pep dan Tamarindo pep. So mungkin orang-orang yang dekat Brazil pun kalau nak beli, dia beli ikut flavor yang mana sesuai dengan dia and mana yang dia nak. Okey, seterusnya produk halal yang keempat. Okey, produk ni dia berasaskan daripada daging. Okey, sebenarnya negara Brazil ni merupakan negara pengeluar daging yang terbesar di dunia dan dia telah mengeksport ke beberapa negara berkenaan dengan produk daging yang dihasilkan. Okey, antara syarikat yang mengeluarkan produk daging adalah Metaboy. Okey, Metaboy ni dia adalah syarikat pengeluar daging yang paling lama di Brazil. Ianya ditubuhkan pada 1949 and lepas dia mendapat persetujuan halal, produk dia terus mendapat sambutan. And then dia punya dia sangat mengikut peraturan halal daripada segi penyembelihan, pemprosesan, dan kini dia telah mendapat kepercayaan daripada pengguna. Okey, antara produk yang dihasilkan adalah daging segar, sausage, mainan dan ungkas dan daging lembu. Okey, akhir sekali produk halal yang kelima di Brazil
Okey, iaitu produk dari syarikat BRF. Okey, syarikat BRF ni merupakan syarikat produk pengeluaran makanan yang terbesar di dunia dengan 30 jenama portfolio, dan produknya telah dijual lebih daripada 150 negara, dan dia telah menubuhkan kilang di 8 negara, antaranya Argentina, Arab, Malaysia dan beberapa negara lagi. And mungkin sistem dia kalau kita nak nak pasarkan makanan, kita akan melalui dia untuk makanan kita, produk kita jadi mendapat sambutan lah. And produk yang dihasilkan adalah daging, makanan yang diproses, margarine, pasta, pizza dan sayuran beku. Okey, sebenarnya kesemua produk ni dia tidak terterakan bila mereka mendapat pensijilan halal dekat akaun diorang. Tapi kalau kita nak tahu bukti diorang ada halal ke tak, kita tengok sendiri dekat agensi yang mengiktirafkan halal dekat produk mereka. And kat agensi tu, dekat agensi halal tu, dia akan terterakan produk mana yang dia iktirafkan halal and produk mana yang dia menarik semula pensijilan halal. So dari situ kita tahu produk mana yang halal. Okey, antara agensi yang telah mengiktirafkan pensijilan halal kepada produk-produk tadi tu adalah agensi Fembres Halal. So dekat situ kita boleh tengok senarai-senarai produk halal and senarai produk yang telah ditarik semula pensijilan halal mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syasha Iwana binti Zainal. Saya dari kelas DP 6A. Okey, hari ini saya akan bercerita tentang bukan bercerita lah, akan membentangkan tentang penutup negara Brazil. Okey, so kawan-kawan dah dengar kan penjelasan dari kawan-kawan saya tadi. So korang pun sudah tahu bahawa negara Brazil juga mempunyai pensijilan halal, iaitu Fembras Sijil Halal. Okey, sebenarnya sijil halal ini sangat-sangat penting kepada produk seperti daging, ayam, kosmetik maupun makanan lain. Terutamanya yang paling penting tentang sijil halal ini ialah kepada produk makanan, kerana Brazil ni sebenarnya punca utama makanan yang halal, kerana Brazil ialah negara pengeksport yang terbesar di dunia. Okey, untuk mendapatkan sijil halal ini sebenarnya tidaklah mudah, kerana banyak cabaran maupun isu yang akan berkait dengan pensijilan halal ini. Okey, untuk mendapatkan pensijilan halal bagi daging atau ayam juga susah juga untuk mendapatkannya, kerana ini kerana terlalu banyak SOP dan undang-undang yang perlu pihak yang sepatutnya yang nak keluarkan produk daging atau ayam tu patuhilah. Okey, isu dan cabaran ini tidak hanya berlaku di Malaysia saja, kerana negara lain juga mempunyai isu dan cabaran mereka tersendiri.
semasa hendak memohon pensijilan halal ini. Cabaran mereka akan hadapi tidak semestinya senang. Sesetengah negara akan susah untuk mendapatkan sijil halal ini. Kadang bertahun-tahun juga untuk mendapatkan sijil halal ini, sebab banyak undang-undang, banyak benda yang diorang kena ikuti sebelum boleh mendapatkan pensijilan halal ini. Okey, ada juga setengah negara senang untuk mendapatkan pensijilan halal ini, sebab sebelum mereka memohon pensijilan halal ini, mereka sudah mengikuti SOP maupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh Badan Pensijilan Halal ini. Okey, kenapa mereka perlu memohon pensijilan halal ini? Kerana orang Muslim di dunia ini sangatlah ramai. Disebabkan itu, permintaan produk halal produk halal di dunia ini sangatlah tinggi. Lagi-lagi produk yang ada dekat Malaysia ini perlulah mempunyai logo halal ataupun pensijilan halal, kerana penduduk di Malaysia keramaiannya ialah orang Islam. Disebabkan itu, mereka mahu menggunakan produk yang halal. Okey, kesimpulannya, memohon pensijilan halal ini sangatlah penting bagi yang mahu menjual produknya kepada orang Islam, kerana orang Islam ni hanya boleh mengguna atau memakan makanan yang halal sahaja. Sekian, terima kasih.